Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam kelas pengajian am bersama Cikgu Ikin. Kali ini kita akan lihat alih bentuk komunikasi dalam semester 3 iaitu bahagian pola perubahan. Okey, ciri-ciri jawapan yang perlu ada dalam pola perubahan ni. Okey, bahagian alih bentuk komunikasi dia sebenarnya sama macam esei. Kita buat esei lah kiranya. Okey, jadi untuk pola perubahan ataupun pola perbandingan yang perlu ada adalah idea, huraian, bahasa dan kesimpulan. Maknanya ini yang akan dinilai dalam jawapan kita. Okey, kita akan lihat cara untuk menjawab alih bentuk komunikasi dalam semester 3. Okay, yang pertama kita harus menganalisis dahulu kehendak soalan. Okay, untuk menganalisis kehendak soalan kita harus mengenal pasti jenis pola. Antara pola yang ada dalam soalan yang biasanya disoal adalah pola perubahan perbandingan, pola bandingan dan juga pola umum. Okay, kita akan lihat pola-pola ini dalam pelajaran yang akan datang. Okey, kemudian bahagian yang kedua, analisis pengetahuan ataupun bahagian alasan, iaitu sebab, faktor, kesan dan juga langkah. Okey, jadi untuk bahagian ni kita harus tahu format jawapan. Untuk format jawapan, adakah dia format bergabung ataupun cikgu selalu sebut alasan bersama. Okey, yang mana kalau format bergabung, makna di sini yang nombor 1, jenis pola dan juga analisis pengetahuan ni dia akan duduk bersama dalam satu perenggan. Jadi bagi format bergabung, kita akan ada idea, kemudian kita akan buat huraian data dan diikuti dengan huraian sebab, iaitu alasan lah. Jadi ini kita sebut sebagai format bergabung ataupun alasan bersama. Yang kedua adalah format berasingan. Okey, iaitu atau cikgu selalu sebut senang alasan berasingan. Okey, jadi selalunya cikgu akan suruh pelajar kenal pasti soalan ni pola apa yang pertama, yang kedua alasan apa, alasan bersama ataupun alasan berasingan. Itu lebih mudah untuk kita faham. Okey, jadi bagi format berasingan, pola dan juga analisis pengetahuan ni akan duduk berasingan. Maknanya kita akan buat pola, okey, satu perenggan dan perenggan lain adalah perenggan alasan. Okey, jadi kita akan lihat dia ada analisis data iaitu idea dan huraian data. Kemudian bahagian analisis pengetahuan adalah idea dan huraian iaitu sebab, faktor, kesan dan langkah bergantung kepada arahan soalan. Okey, contoh soalan. Okey, ini kita akan lihat. Cikgu janji hari ini kita akan lihat pada pola perubahan saja. Jadi cikgu fokus hanya pada pola perubahan. Okey, soalan. Contoh soalan begini. Huraikan perubahan ekspor negara X dari tahun 2008 hingga 2010 dan berikan langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan lagi ekspor negara X. Jadi apabila kita baca soalan, kita harus kenal pasti soalan ni nak pola apa, kemudian alasan apa. Maknanya dia pola itu bahagian analisis data dan bahagian analisis pengetahuan alasan. Cikgu kata pola apa, alasan apa. Adakah alasan bersama ataupun alasan berasingan. Okay, jadi kita lihat di sini dia sebut perubahan. So nak kenal pasti pola perubahan senang je. Biasanya ada perkataan perubahan. Itu adalah pola perubahan. Dan okey, kemudian dia minta langkah. Okey, langkah untuk meningkatkan lagi ekspor negara X. Jadi ini adalah alasan berasingan. Berarti kita harus bagi idea kita sendirilah. Maknanya dia pelajar harus fikir apakah langkah-langkah untuk meningkatkan ekspor. Jadi ini kita akan, dia berarti bahagian alasan ni terpisah dengan bahagian pola tadi. Bahagian pola asing, kemudian alasan perenggan yang lain berbeza. Nanti cikgu akan tunjuklah cara penulisan. Okey, jadi ini adalah contoh soalan. Okey, kemudian kita lihat contoh soalan yang lain. Okey, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan perubahan pola tangkapan rakyat Malaysia mengikut jantina di luar negara berkaitan dengan kes pengedaran dadah bagi tahun 2011 dan tahun 2012. Berikan faktor-faktor berlakunya jenayah tersebut. Pelajar boleh kenal pasti
Di mana keyword pola perubahan di sini? Okey, bagus. Iaitu pada perkataan perubahan. Jadi ini adalah pola perubahan dan kita lihat pada bahagian alasan dia minta berikan faktor berlakunya jenayah. Okey, jadi ini adalah alasan berasingan. Berarti kita kena bagi faktor berlaku jenayah macam esei bahagian C juga. Maknanya dia, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya jenayah pengedaran dadah? Okey, soalan lain. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, buat analisis terhadap pola perubahan import bahan makanan mengikut jenis bahan makanan dari bulan April 2013 hingga Julai 2013 di Malaysia. Huraikan bagaimana negara dapat mengurangkan pergantungan pada bahan makanan yang diimport. Okey, yang ni bahagian pola. Kita lihat dia minta perubahan. Jelas perkataan ni pola perubahan. Kemudian bahagian alasan diminta bagaimana untuk mengurangkan pergantungan pada bahan makanan yang diimport. Berarti yang diminta adalah langkah. Jadi ini adalah alasan berasingan. Ya. Okay, untuk contoh penulisan jawapan kita akan lihat. Ini adalah contoh soalan tadi. Kita katakan cikgu ambil contoh soalan ni bagaimana kita nak menjawab soalan ini. Okay, jadi ini perubahan, pola perubahan dan juga alasan berasingan, langkah. Okay, jadi bahagian pola perubahan. Dalam pola perubahan kita harus tahu kita akan ada pola meningkat, pola menurun, pola tidak konsisten dan pola malar ataupun tetap ataupun tidak berubah. Okey, pola meningkat ni maksud dia kita akan lihat angka tu dia semakin naik. Contohnya 2 kepada 4 kepada 6. Itu pola meningkat. Pola menurun pula angka tu semakin menurun. Contohnya daripada 10, 8, 7. Itu pola menurun. Pola tak konsisten berarti dia ada turun dan naik. Okey, sama ada dia turun dahulu kemudian naik kemudian ataupun naik kemudian turun. Itu pola tak konsisten. Contoh 12 kepada 14 dan 14 kepada 9. Itu adalah contoh pola tidak konsisten. Dan pola malar ataupun tetap tidak berubah, mudah je maknanya dia tetap pada angka tu. Contoh 20, 20, 20. Itu adalah pola yang tidak berubah ataupun kita boleh sebut pola tetap ataupun pola malar. Seterusnya kita lihatlah bagaimana untuk kita menjawab soalan tadi. Kita dah tahu soalan ni adalah pola perubahan, okey, dan juga langkah alasan berasingan. Jadi bila kita dapat jadual, kita analisis jadual tersebut satu per satu. Jadi pelajar harus lihat kepada angka-angka ni. Angka-angka ni adakah dia pola meningkat, pola menurun, pola tak konsisten ataupun pola malar. Itu yang 4 tu duduk dalam pola perubahan. Jadi kita akan lihatlah apakah bentuk pola. Jadi kita tengok getah ni adakah dia meningkat, menurun ataupun tak konsisten ataupun tetap. Okey, ya. Getah adalah meningkat. Kemudian minyak sawit menurun. Petroleum meningkat. Gas asli cecair meningkat. Kayu balak menurun. Pakaian tidak konsisten dan jumlah keseluruhan adalah meningkat. Okay, jadi pelajar kena kenal pasti dan letakkan dia dalam satu kumpulan. Berarti yang meningkat ni dalam satu kumpulan, menurun satu kumpulan, tidak konsisten satu kumpulan. Sebab kumpulan-kumpulan ni akan mewujudkan satu perenggan idea. Okey, maknanya dia meningkat satu idea, menurun satu idea dan tidak konsisten satu idea. Maknanya dia satu pola, satu idea. Okey, dan untuk jumlah keseluruhan dia terpisah daripada yang lain-lain ni lah. Walaupun dia meningkat juga, dia tidak termasuk dalam getah petroleum dan gas asli cair. Maknanya dia terpisah. Biasanya kita akan buat jumlah keseluruhan ni sebagai idea pertama. Tapi dia tak kisah. Okey, kebiasaannya. Okay, jadi analisis data kita dapat tadi jumlah keseluruhan. Okay, kemudian ada idea kedua, pola meningkat. Okay, iaitu getah
petroleum dan juga gas asli cecair. Kemudian idea ketiga, pola menurun, minyak sawit dan kayu balak. Dan idea keempat, kita ada pola tidak konsisten, itu pakaian. Berarti untuk bahagian pola, iaitu bahagian analisis data, bahagian pola kita ada 4 idea untuk soalan ni sahaja. Ya. Kita ada 4 idea. Okey, jadi satu idea kita akan buat satu perenggan. Jadi untuk penulisan idea harus ada ni. Okey, pelajar ingat apa, siapa dan bila. Okey, apa tu kita akan lihat ni. Contoh penulisan ayat yang lengkap, jumlah keseluruhan eksport negara X menunjukkan pola meningkat berterusan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Okey, jadi cikgu kata dalam ayat idea harus ada apa. Okey, apa tu warna merah, iaitu pola meningkat. Siapa? Jumlah keseluruhan. Dan bila? Dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Ingat, 3 benda ni harus ada dalam ayat idea untuk mendapat idea yang lengkap. Okey, idea yang lengkap baru dapat markah, 1 markah dan diikuti dengan huraian. Ingat kalau idea salah, walau huraian betul, kita tidak akan dapat markah. Jadi, penulisan idea itu sangat penting. Okey, huraian data. Ini kita dah tulis idea, kemudian diikuti dengan huraian data. Maknanya kita lihat pada jadual tadi, kita akan tengoklah. Okey, pada tahun 2008, ekspor negara X menunjukkan RM 28,321 juta meningkat kepada RM 30,019 juta pada tahun 2010. Okey, jadi maknanya kita lihat tahun pertama dan tahun terakhir. Untuk pola meningkat dan pola menurun, kita ambil data tahun pertama dan data tahun terakhir. Okey, yang tengah-tengah tu kita boleh skip. Okey, itu untuk huraian data pertama, maknanya dia bagi data yang ada dalam jadual. Okey, huraian data kedua adalah data yang diproses. Berarti kita kena cari. Okey, peningkatan ini adalah sebanyak RM 1698 juta, iaitu bersamaan 6.0%. Okey, yang ni adalah perbezaan antara tahun 2010 dengan 2008. Berarti kena tolaklah, pelajar tolaklah 30,019 tolak 28,321. So kita dapatlah nilai dia dan ini adalah peratus perubahan. Jadi kalau pelajar masih ingat dekat SEM 2 kita ada cari peratus perubahan. Okey, jadi yang perubahan ni data baru tolak data lama saja. Maknanya dia data baru tahun 2010 tolak data tahun awal 2008. Okey, dan peratus perubahan baru tolak lama bahagi lama darab 100%. Okey, kalau dah lupa. Okey, sepatutnya tak boleh lupa sebab ini adalah kesinambungan daripada semester 2 hari tu. Okey, jadi bila dah lengkap, kita akan tulislah dalam satu perenggan. Okey, dalam satu perenggan untuk jumlah keseluruhan. Ini adalah penulisan yang lengkap. Okey, daripada idea diikuti dengan huraian data pertama dan huraian data kedua. Jadi kalau pelajar tulis begini, maka akan dapatlah full mark untuk satu perenggan ni. Maknanya dia idea 1 markah dan huraian 2 markah. Maknanya dia jumlah keseluruhan ekspor negara X menunjukkan pola meningkat berterusan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Titik. Itu adalah idea. Diikuti dengan huraian. Pada tahun 2008, okay, kita mula dengan tahun yang awal. Okay, pada tahun 2008, ekspor negara X menunjukkan RM 28,321 juta meningkat. Okay, tadi kita sebut meningkat kepada RM 30,019 juta pada tahun 2010. Okay, itu huraian data yang ada dalam jadual diikuti dengan huraian analisis data tu. Peningkatan ini adalah sebanyak RM 1698 juta atau bersamaan 6.0%. Ingat pastikan kalau boleh yang peratus perubahan ni apa sahaja pengiraan tulis 2 tempat perpuluhan. Okey, kemudian
Idea yang kedua, kita lihat pula pola meningkat. Okey, tadi pola meningkat ada 3. Okey, 3 iaitu getah, petroleum dan gas asli cecair. Jadi untuk penulisan idea mesti sebut semua yang meningkat. Okey, dan huraian baru pilih salah satu. Jadi kalau pelajar tak tulis semua, dia hanya tulis satu sahaja, okey, idea itu dianggap TR, tidak relevant. Okey, salahlah. Harus tulis semua yang meningkat. Okay, jadi macam mana nak tulis? Ekspor getah, petroleum dan gas asli cecair menunjukkan pola meningkat dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Okey, itu untuk idea. Okey, maknanya dia ada ketiga-tiga. Kalau tertinggal satu pun salah. Jadi sebab tu pastikan yang meningkat tu ada betul yang meningkat. Maknanya dia, pelajar kena buat semakan berkali-kali lah dengan teliti. Tengok betul tak yang ni meningkat. Kalau kita tersilap tulis, contohnya kita tulis getah dan petroleum saja. Okey, itu adalah salah. Jadi pastikan idea itu betul. Okey, diikuti huraian. Huraian pilih salah satu. Berarti pelajar boleh pilih data untuk getah, untuk petroleum atau untuk gas asli cecair. Untuk huraian dan tulis dalam satu perenggan. Contoh di sini cikgu pilih ekspor getah. Okey, pada tahun 2008 ekspor getah menunjukkan RM 2927 juta meningkat kepada RM 5045 juta pada tahun 2010. Okey, peningkatan ini adalah sebanyak RM 2118 juta atau 72.36%. Okey, kalau pelajar pilih petroleum, harus sebut di sini. Okey, harus sebut apakah yang kita pilih tu. Jangan terus angka saja. Kalau tulis pada tahun 2008 menunjukkan berapa juta. Itu salah sebab kita tak tahu itu ekspor siapa. Jadi pastikan penulisan itu adalah lengkap. Okey, seterusnya kita lihat kepada idea pola menurun. Okey, pola menurun tadi ada 2 iaitu minyak sawit dan kayu balak. Okey, sama macam tadi, idea mesti sebut semua yang menurun dan huraian pilih salah satu. Okey, contoh penulisan ekspor minyak sawit dan kayu balak menunjukkan pola menurun. Okey, dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Pada tahun 2008, ekspor kayu balak menunjukkan RM 2543 juta menurun kepada RM 2071 juta pada tahun 2010. Penurunan ini adalah sebanyak RM 472 juta atau 18.56%. Okey, jadi samalah macam pola meningkat tadi, kita ambil data tahun pertama dan data tahun terakhir, maknanya dia tahun 2008 dan terakhir tadi 2010. 2009 tu kita boleh tinggalkan. Tapi pastikan kita tulis untuk huraian, adakah kita nak ambil minyak sawit ataupun untuk ambil data kayu balak. Okey, pelajar boleh pilih sama ada minyak sawit atau kayu balak. Tapi dalam idea harus sebut kedua-duanya menunjukkan pola menurun. Okey, seterusnya kita lihat pula penulisan untuk pola tidak konsisten. Okey, jadi untuk contoh soalan tadi, yang tidak konsisten adalah pakaian. Jadi untuk penulisan idea kena lihat pattern pola. Pattern pola tu bermaksud adakah dia meningkat dulu, kemudian menurun ataupun menurun kemudian meningkat. Ingat tidak konsisten, dia ada turun naik. Okey, jadi kalau kita lihat pakaian tadi dia meningkat kemudian menurun. Okey, jadi huraian mesti ada kedua-dua pattern meningkat dan menurun. Maksud dia dalam huraian kita mesti ada bahagian meningkat dan mesti ada bahagian menurun. Apabila kita sebut idea itu tidak konsisten. Kalau kita hanya sebut meningkat saja, itu belum bererti tidak konsisten. Okey, jadi kita lihat contoh penulisan. Ekspor pakaian menunjukkan pola tidak konsisten, iaitu meningkat kemudian menurun. Okay, jadi adalah pattern cikgu galakkan untuk kamu tulis. Sebab kadang kala dalam skema jawapan diwajibkan. Okay, jadi meningkat kemudian menurun dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Okay, itu adalah penulisan idea yang lengkap.
diikuti dengan huraian. Ingat untuk huraian apa-apa pun dia harus bermula dengan tahun yang paling awal, tahun yang mula-mula dia beri dalam jadual. Okey, pada tahun 2008, ekspor pakaian menunjukkan RM5374 juta meningkat kepada RM5681 juta pada tahun 2009. Okey, kita lihat di sini bagi pola tidak konsisten kita tak boleh skip tahun 2009 tu terus ke 2010, sebab kalau kita ambil 2008 dan 2010 di mana turun naik tu tak nampak. Okey, itu adalah salah. Jadi kita harus tengok data tersebut Jadi peningkatan ini adalah sebanyak RM307 juta atau 5.71%. Maknanya dia ini adalah analisis antara 2009 dengan 2008 perbezaan antara 2009 dengan 2008. Okey, belum habis lagi di sini. Kita sambung pada tahun 2010 ekspor pakaian menurun kepada RM5472 juta. Okey, penurunan ini adalah sebanyak RM207 juta atau 3.68%. Ini baru jawapan yang lengkap untuk pola tidak konsisten. Okey, maknanya dia kita ada bahagian meningkat, kemudian ada bahagian menurun. Jadi ikut data lah, sebab kadang-kadang data tu datang, dia menurun dahulu, kemudian meningkat. Okey, kemudian dah habis bahagian analisis data, kita lihat pada analisis pengetahuan ataupun alasan. Jadi biasanya kita akan buat macam esei lah. Kalau kita tahu dia dah alasan berasingan, berarti satu idea, satu perenggan. Okey, idea dan huraian. Minimum bagi 2 idea. Okey, tapi cikgu galakkan pelajar bagi lebih daripada 2. Buat 3 pun tak apa. 3, kalau buat banyak sangat 4 ke 5 nanti takut tak cukup masa. Jadi pastikan minimum 2 idea. Okey, itu adalah syarat minimum. Jadi kita lihat tadi langkah-langkah untuk meningkatkan ekspor. Mempelbagaikan asas sektor pembuatan. Kita boleh senaraikan dahulu macam kita buat esei. Okey, kita senaraikan dulu. Menyediakan tenaga buruh yang mahir, meningkatkan rangkaian antara industri, memperluaskan pasaran dan rakan dagang, mempergiatkan penyelidikan dan pembangunan atau R&D. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk meningkatkan ekspor. Jadi pelajar boleh pilihlah mana-mana 2 idea ni untuk dihuraikan dengan lebih terperinci. Okay, contoh cikgu bagi di sini, mempelbagaikan asas sektor pembuatan. Jadi kita nak tulis, kita sebutlah langkah untuk meningkatkan ekspor di negara X adalah dengan mempelbagaikan asas sektor pembuatan. So dapat dah idea di situ. Kemudian kepelbagaian asas sektor pembuatan akan dapat mewujudkan satu bidang ekspor yang meluas dan tidak tertumpu kepada sesuatu sektor sahaja. Ini adalah huraian. Huraian mantap akan dapat 2 markah dah. Okay, kemudian langkah kedua. Langkah lain untuk meningkatkan ekspor di negara X adalah dengan memperluaskan pasaran dan rakan dagang. Okay, itu idea diikuti dengan huraian. Permintaan yang meluas mendorong penggilang menambahkan pengeluaran. Kerajaan juga boleh menghantar rombongan perdagangan keluar negara dan menyertai expo antarabangsa untuk mempamerkan barangan buatan negara. Jadi itu adalah langkah untuk kita meningkatkan lagi ekspor. Okay, jadi penulisan lengkap, dia harus ada pengenalan lah. Okay, tadi cikgu cerita macam mana kita nak analisis jadual tu saja dan untuk menulis. Jadi untuk penulisan lengkap bahagian ni harus ada pengenalan, minimum 2 ayat. Okay, biasanya kita guna tajuk jadual, carta dan juga sumber. Okay. Kemudian diikuti dengan idea dan huraian, minimum 4 idea. Minimum 4 idea, 2 analisis data dan 2 analisis pengetahuan. Okay, bagi format berasingan dan digalakkan pelajar beri lebih daripada 4. Biasanya cikgu selalu galakkan buat 3 pola dan 3 alasan. Okey. Itu adalah sebagai backup lah, sebab kadang-kadang ada kecuaian-kecuaian yang pelajar buat menyebabkan dia hilang markah dan diikuti dengan rumusan.
Okey, contoh penulisan, cikgu tunjuk satu contoh penulisan yang lengkap di sini. Ini adalah contoh yang lengkap lah. Maknanya dia yang ni cikgu ambil hanya syarat minimum sahaja, iaitu yang di sini cikgu bagi 3 untuk pola, iaitu jumlah keseluruhan, kemudian pola menurun dan pola bertingkat. Okey, kemudian langkah cikgu bagi 2 di sini. Maknanya dia, kita lihatlah ini adalah pengenalan. Okey, pengenalan biasanya kita ambil saja tajuk dan juga sumber. Okey, jadual menunjukkan ekspor negara X dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Okey, aktiviti ini boleh mempengaruhi keadaan ekonomi negara X, ataupun kita boleh tulis sebagai jadual ini diambil, dipetik dan diubah sesuai daripada kita salin balik saja sumber. Dah cukup. Jangan pening-pening untuk buat pengenalan bahagian ni. Okey, mudah saja, 2 ayat dah cukup. Lepas tu terus masuk idea pertama, idea kedua, idea ketiga. Okey, dan bahagian analisis pengetahuan ataupun alasan, terus masuklah langkah dan juga ini adalah rumusan. Secara keseluruhan, peningkatan nilai ekspor negara X akan memberi lebih perkembangan ekonomi dan seterusnya kesejahteraan rakyatnya. Ini adalah penulisan yang lengkap. Sebenarnya mudah saja bahagian ni. Okey, untuk pola perubahan. Yang berubah hanyalah data, isu yang diberi pada kita, data jadual tu sahaja yang berubah. Cara menjawab dia adalah sama saja. Okey. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu untuk bahagian pola perubahan. Semoga perkongsian ilmu ini memberi manfaat bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.